Okey, untuk tajuk pengecilan dan pembesaran, kali ini kita tengok subtopik nisbah luas. Okey, sebelum ni kita tengok nisbah sisi. Jadi untuk kali ini kita tengok nisbah luas. Jadi sama juga, jika dia nak lukis objek macam ni, dia nak kita lukis sama ada nak besarkan dia ataupun nak kecilkan dia, tapi mengikut kaedah nisbah luas. Jadi nisbah luas ni adalah nisbah isi pada dalam dia lah. Okey, ini kita tengok cara macam mana nak lukis. Okey, kita akan rujuk buku teks muka surat 94 dan ke atas, manakala dalam buku modul sebagai latihan muka surat 37. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok ni, melukis pengecilan rajah satah yang mempunyai sisi lurus mengikut nisbah luas. Okey, sisi lurus mengikut nisbah luas. Kita ada poligon tak sekata A, B, C, D, E, F. Jadi macam mana kita nak buat nisbah luas ni? Okey, yang ini kita nak buat diberi rajah poligon A, B, C, D, E, F. Lukiskan pengecilan nisbah luas 2 nisbah 3 ataupun kita baca 2 dari 3. Okey, jadi nampak ni, kalau tengok ni berbeza dengan nisbah sisi. Nisbah luas ni dia ada satu separuh belatan kat belah bawah ni. Okey, ada satu separuh belatan. Jadi ni beza utama dia. Kalau nisbah sisi dia tak ada yang ni belah bawah ni. Kalau nisbah luas dia ada yang ni. Jadi ni beza dia. Macam mana kita nak buat ni? Okey, awak boleh baca dulu dalam buku teks. Langkah 1, langkah 2, macam mana step by step dia. Ni step by step dia. Okey, boleh baca dulu. Langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6. Okey, sampai habis ni. Jadi mungkin ada yang tak faham, ada yang faham kan. Jadi yang tak faham ataupun nak lebih faham, boleh tengok cara saya melukis ni. Okey, ni kaedah ada step by step dia. Macam mana nak lukis bawah ni separuh belatan. Lepas tu kenapa ada lagi separuh belatan ni. Okey, kita tengok Okey, sila rujuk buku modul muka surat 37. Okey, ni basic dia. Okey, ini basicnya. Sekejap saya tengok betul ke ni. Ada lagi tak? 37, 36. So sorry. Kita ada lagi yang lain basic dia. Okey, ini yang betul-betul basic dia. Okey, sekali lagi buku teks muka surat 94. Okey, buku teks muka surat 94, buku modul ataupun buku kerja muka surat 36. 36. Okey. Jadi kita tengok soalan dia minta kita kecilkan. Kecilkan pencontoh mengikut nisbah luas. Okey, nisbah luas 3 nisbah 4 ataupun 3 dari 4. Okey, jadi langkah pertama. Okey, langkah pertama kita tengok. First sekali kita kena pastikan. Okey, kita kena pastikan pencontoh kita ni berduduk macam ni. Kita kena pasti A, B, C, D, E. Dan belah bawah ni, belah bawah tapak dia ni mestilah yang rata. Okey, yang rata, yang mudah kita nak lukis. Okey, ni tip dia. Jika pencontoh ni nanti dia beri condong macam ni. Okey, jadi kita buat bagi rata. Macam mana nanti kita tengok. Sekarang ni kita tengok yang basic dulu. Okey, langkah pertama, bila kita dah dapat contoh dia, okey, sini ada ruang kosong. Kita extendkan. Kita extendkan dulu buatnya dah selari. Okey, jadi kita dah dapat A sebagai pusat pancaran nanti. Kemudian kita gunakan jangka lukis. Okey, gunakan jangka lukis. Cocok dekat pusat dia. Okey, letak dekat E. Surau panjang dia punya ni.
kita buat separuh bulatan. Saya pekatkan, awak semua nanti tak payah pekat sangat. Saya nak bagi contoh je. Okey, dah dapat macam tu. Okey, dah dapat macam tu, kita kena unjurkan 90 darjah daripada titik A tadi. Okey, saya tunjuk kaedah geometri yang biasa kita buat. Yang kita dah buat sebelum ni kan. Panjangkan sikit. Okey, jadi ini mesti 90 darjah. Okey, nak guna pembaris pun boleh, tak ada masalah. Tapi ini saja saya nak tunjuk kaedah geometri supaya kita ingat lagi. Okey, bila dah siap macam tu, okey, dah siap macam ni. Okay, bila dah siap, kita buat satu garisan untuk nisbah. Sudut sudut. Berapa sudut ukuran pun tak kisah. Okey, yang penting kita unjurkan dulu daripada pusat pancaran. Okey, kemudian kita tengok 3 nisbah 4. 3 dari 4 paling banyak 4. So kita pun buat garisan nisbah 4. 1 2 3 4. Okey, jadi saya pun tulis sini. Sini 3, sini 4. Okey, jadi maknanya bila 4 ini adalah objek, 3 adalah image nanti yang kita nak lukis. So 4 adalah yang sebenar, 3 dari 4. Jadi 4 ni kita kena selari kat sini. Okey, 4 kena selari kat sini Okey, saya penggariskan. Lepas tu kita selarikan dengan yang 3 tadi. Yang 3. Okey. 4, 3. So sini saya tulis 4, sini saya tulis 3. Okey, dah dapat macam tu. Sekarang ni yang atas ni kita dah tak pakai dah. Okey, kita dah tak pakai dah. Kita dah dapat jarak dari sini dah. Okey, apa yang perlu kita buat step berikutnya adalah kita nak jarak dari I ke 3 yang baru ni, kita nak ada buat separuh bulatan yang baru. Okey, langkah dia pertama, jarak antara 3 dengan I ni kita kena bahagi 2. Okey, kita nak kena bahagi 2. Dah dapat. Kita tandakan. Okay, boleh garis terus ataupun tanda sikit je. So ini adalah pusat bulatan. Okay, ini pusat bulatan. Kita buat separuh bulatan lagi. Okay, 6. So sekarang kita ada 3, 4. Jadi sekarang kita ada 2. Sini mesti, okey, salah satu ni mesti bertemu. Ada fokus kat sini. Titik fokus dia. Titik pertemuan dia kat sini. Mesti ada 2 separuh bulatan. Jadi kita tengok. Sini locus 4. So kita tanda sini 4. Sini locus 3. Kita tanda sini 3. Okey, selesai kat sini. Jadi yang ni dah tak pakai. Dah boleh abaikan. Okey, untuk ni boleh abaikan. Macam tu. Kita hanya pakai yang ini. Okey. Jadi bila dah selesai macam ni, kita pun tengok 4 pergi I. Empat pergi I. Kemudian terselari lagi 3 pergi ke E prime. E prime. So kita dah dapat titik E prime yang baru. Okay, jadi yang ini kita repeat balik macam kaedah pembesaran atau pengecilan sisi. Jadi A kita pun tandakan
A, garisan pancaran dia, A pergi E, A pergi D, A pergi C, A pergi B. Okay. Jadi seterusnya E pergi D dah ada, E prime pergi D prime tak ada lagi. Okay, kita pun buat. So kita dapat D prime. D pergi C, D prime pergi C prime, C tanda. Kemudian C pergi B, C prime pergi B prime, B tanda. Okey, done. Jadi bila kita dah siap ni, kita hitamkan. Okey, hitamkan. So inilah hasil dia. Jadi dah. So ada step tambahan step tambahan daripada kaedah nisbah sisi tadi, iaitu kita ada tambahan sebelah sini, tambahan sebelah sini, tambahan sebelah sini. Okey, boleh ni. Okey, ini merujuk kepada langkah-langkah langkah-langkah pada contoh muka surat, buku teks muka surat 94. Iaitu rajah satah yang mempunyai sisi lurus. Okay, next. Kita tengok next. Okay, membina pengecilan. Rajah satah yang mempunyai sisi lurus, lengkuk dan bulatan. Okay, mengikut nisbah luas. Okay, ni ciri-ciri dia. Okay, ni pada buku teks muka surat 96. Okay, ni ciri dia. Ada garisan lurus, ada lengkuk, ada bulatan. Okay, sama macam kita buat tadi Kita buat tadi untuk nisbah sisi. Jadi kalau tengok pada buku latihan, buku kerja, muka surat 36, nombor 15. Sorry, tak nampak. Okey. Nombor 15, lurus, lengkuk, tak ada bulatan. Okey, jadi saya abaikan dulu, nanti awak buat ini. Okey, kita tengok yang sama macam dalam buku teks. Okey, ini dia. Okey, buku kerja muka surat 37 nombor 16. Okey, nombor 16 sama dalam buku teks. Ada sisi lurus, ada bulatan, ada lengkuk. Okey, jadi langkah pertama baca soalan. Rajah 14 menunjukkan contoh A, B, C, D, E. Kecilkan. Okey, kita kena kecilkan mengikut nisbah luas dengan nisbah dia 4 dari 5. Jadi tulis 4 nisbah 5, 4 dari 5. Dia nak nisbah luas. Okey, jadi objek kita ada. Dia nak kecilkan. Jadi macam mana kaedah dia? Okey, macam mana kaedah dia? Kita kena tentukan. Kita nak buat sulang mana? Okey, nak buat titik A, B boleh, A boleh, E boleh. Tapi kita akan ambil yang paling mudah. Saya akan ambil pada titik A. Okey, first step. Kita kena unjurkan garisan. Okey, bila dah unjurkan garisan ni, okey, saya pun buat separuh bulatan. B ke A, jarak B ke A, dia extend okay, B ke A sampai ke sini. Okey, bila dah dapat, kalau tadi saya buat pakai ni kan, pakai jangka lukis kan 90 darjah. Jadi kalau nak cepat, saya buat macam ni. So saya pun dapat
90 darjah. Okey, saya pun extend. Okey, selesai situ. Jadi seterusnya saya buat sudut, garisan sudut. Ikut suka ya. Okey, so berikutnya kita nak buat 4 dari 5. Jadi paling besar adalah 5. Kita pun buat 5. 1 2 3 4 5. Saya pun tanda. Sini 4, sini 5. So 5 turun ke hujung bulatan kita tadi. Kemudian dengan menggunakan kita punya satu lagi pasangan, kita selarikan. Kita buat turun. So kita dapat sini 4, sini 5. Jadi kita kena buat separuh bulatan lagi supaya bertemu dekat B. Kena guna jangka lukis, cari pusat yang baru. Kemudian kita tandakan pusat yang baru. Tanda sikit pun tak apa. Kemudian kita buat separuh bulatan yang baru. Okay, tu separuh bulatan yang baru. Jadi 5 lokus dia, sini 5. Ini 4, sini lokus 4. So dah tak pakai yang sini. Kita selarikan. Okay, 5 selari ke B. Okay, next. 4 selari ke B yang baru. B prime. So sini kita dapat B prime. Okay, done. Seterusnya kita kena buat garisan pancaran. Sebab dia kata kecil, kecil mesti dia duduk dalam ni. Okay, kita tengok A, B, C, D, E. Ada lagi 2 pusat bulatan. Sini 1, sini 1. Kita labelkan 1 O, 1 O, 1. Jadi kita pun buat garisan pancaran. Sini, 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 sebatang. Okey, sambung. Okey, kita dah buat garisan pancaran. Okey, satu lagi. Lupa ni. Okey, dah buat garisan pancaran. So, next kan kita nak pergi. Kita nak buat. Okey. B pergi C. Okay, B pergi C. So, B prime pergi ke C prime. C prime. Okay, kemudian C prime pergi ke D. C pergi D. Okay, C pergi D. D prime. C prime pergi ke D prime. Okay, so sini D prime. Next. D pergi ke E. D prime pergi ke E prime. E prime. So, ada lagi kita belum buat iaitu bulatan, pusat bulatan. Okey, pusat bulatan kita boleh juga ambil. Okey, boleh buat macam ni juga. B
pergi ke O1. So B prime pergi ke O1 prime. So kat sini kita dapat O1 prime. Okey, sama juga B pergi ke O2, B prime pergi ke O2 prime. Ni nampak serabut sikit sebab saya pakai marker pen. Okey, jadi kita pun buat bulatan C. Jadi yang mana satu kena tengok dulu. Okey, betul. Jadi O2 prime untuk ni. Buat C sampai sini. Okey. Kita pun buat bulatan. Okey. Kemudian yang bulatan ni satu lagi. Jadi O1 kita kena buat macam ni kita tandakan. Kita gunakan yang pangkah yang kat dalam tu, tariknya tu. Okey, satu je kita ambil. Okey. Dah. Kita unjurkan. Okey, kita ambil dari sini yang senang. Okey, lepas tu saya selarikan dia dengan O1 prime tadi. Mana O1 prime tadi? Sini. Okey. Garis. Jadi dekat sini. Okey. So, kita dapat pusat dia yang baru O1 prime dengan ni. So, kita pun buat bulatan. Oops, sorry. So, kita dah dapat. Jadi jangan lupa hitamkan. Okey, hitamkan. Jadi saya hitamkan ini dulu supaya awak nampak. Ingat sekali lagi, jangan freehand macam saya sebab saya tak ada jangka lukis yang boleh pegang marker pen ni. Pakai ni Okey, itu dia. Okey, siap. Jadi yang ini untuk kecilkan pencontoh mengikut nisbah luas 4 dari 5. Okey. Jadi kita tengok sikit buku taklid. Okey, yang ini untuk panduan buat yang ni. Okey, seterusnya kita nak buat melukis rajah pembesaran mengikut nisbah luas. Okey, pembesaran pula. Okey, sama je kaedah dia. Cuma kena tunjuk sebab ni kena ada. Yang tadi kecil, yang ni besar. Okey, jadi kali ni nak tunjuk melukis pembesaran. Ni melukis, maknanya kena buat pembesaran rajah satah yang mempunyai sisi lurus mengikut nisbah luas. Jadi ni dia, ni poligon dia, poligon tak sekata dia. Ni cara dia. Kita nak bagi besar. Okey, ni panduan dia. Okey, panduan dia yang kat dalam buku teks. Okey, jadi kita kena pilih. Saya kena pilih. Kalau tak ada modul, kena ni lah, kena buat lah, kena lukis sendiri sama macam dalam buku teks, anggaran saja. Lepas tu lukis mula. Okey, jadi ni muka surat 37. Kita tengok sekejap. Next. Okey, muka surat buku modul 38. Okey, buku modul muka surat 38 ni dia. Ni. Okey, surat 38. Sebelum tu yang tadi ni kena jawab kena jawab. Kena buat ni. Okey, muka surat 38. Ni panduan dia, buku teks muka surat 98. Jadi kita tengok soalan. Besarkan. Okey, besarkan pencontoh mengikut nisbah luas 4/3. 4/3 ataupun 4 dari 3. Okey, jadi langkah dia ni saya mungkin laju sedikit sebab asas kan. Mula-mula kita extendkan garisan tapak bawah dia. Okey, bila dah extend, kita buat separuh bulatan. Okey, buat separuh bulatan.
Okey, bila dah buat separuh bulatan, okey, kita kena buat garisan serenjang dengan titik A. Okey, buat garisan serenjang dengan titik A. Kemudian buat satu sudut untuk kita buat nisbah dia paling besar. 4 dari 3 paling besar adalah 4. Kita buat nisbah dia 1, 2, 3, 4. So, sini 3, sini 4. Oh, jatuh pula. Okey, jadi ini dia. 4 sama dengan garisan separuh bulatan tadi. Okey. Sorry, salah. Saya salah. Okey, sorry, saya salah. Dia kata 4 dari 3. 3 adalah objek sebenar dia. Okey, jadi 3 objek sebenar dia. Jadi ini dia. Okey, ni Yang ni salah dia Ini salah. Di sini. Okey, 3 objek sebenar dia. Jadi yang sebenarnya 4 kita kena selarikan. Gitu. So sini 3, sini 4. Tengok saya tulis 3, 4. Jadi yang ni dah tak pakai dah kalau ikutkan. Okey. Kita kena buat separuh bulatan yang kedua. Jadi kena cari tengah antara E dengan 4. Tak kena. Okay. So dapat pusat yang baru kat situ. Okay, ini dia. Dapat separuh bulatan yang baru, tapi tengok sini ni tak sampai kan, jadi kita kena extend lagi bagi sampai, bagi lebih sikit. Okey, jadi kita tengok locus ni, sini locus 3, sini locus 4. So nampak 3, 3, 3, 4, 4, 4. Jadi yang ni dah mula tak pakai, ni pun dah tak pakai sekarang, dah tak pakai dah. Okay, dah tak pakai dah ni, tak pakai dah. Okey, kita pakai sebelah sini pula. So next. Okay, next. 3 pergi ke E. 3 pergi ke E. 4 pergi ke E prime. Okay, E prime kat tahu mana. Jadi kita extend. Kita pancarkan dia. Okay, so kita boleh pancarkan semua. Okay, so kat sini kita dapat E prime. So bila dapat tu kita boleh macam biasa, macam sebelum ni, selarikan. Okay, so dapat D prime. So dapat C prime. Dapat B prime. Okey. So bila dah siap, hitamkan. Okey, dah siap. Ni yang berikutnya. Okey, okey, ni dah siap. Jadi ni asas dia. Macam ni Okey, next. Next. Yang sebelah ni pun kena buat. Jangan tinggalkan kosong macam ni, kena buat. Okey, kita tengok berikutnya.
Ni kira dah selesai. Okey, membina pembesaran rajah satah, okey, yang mempunyai sisi lurus, lengkuk dan bulatan. Okey, dan bulatan mengikut nisbah luas. Jadi tengok, ada lurus, ada lengkuk, D ke mana ni? D ke E lengkuk, ada bulatan. Okey, jadi kat ini soalan dia sama seperti buku latihan. Kalau tadi 38, so kita masuk 39. Okay, muka surat 39. Okay, ini muka surat 39. Okay. Dia ada garisan lurus, ada lengkuk, ada bulatan. So, first kita tengok soalan dia nak besarkan mengikut nisbah luas 5 dari 3. So 5 dari 3. Yang kita dapat, kita labelkan dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Boleh macam tu boleh, tak ada salah pun. Ok, next, apa perlu kita buat adalah kita extend dulu. Kalau kita tengok sini, okay, sini ruang kosong kan, jadi kita extend macam ni. Atau panduan, tips. Ok, dah dapat macam tu. Kita buat 90 darjah pada garisan A. 90 darjah pada garisan A. Okay. Bila dah 90 darjah pada garisan A, kita buat separuh bulatan. Cocok dekat A sebagai pusat bulatan, ambil jarak paling F. Ok, dah dapat situ. Ok, next. Next, kita buat sudut. Ikut suka sudut ni berapa. Ok, ikut suka. Kemudian kita buat garisan nisbah. 5 dari 3, paling besar adalah 5. Jadi kita buat nisbah dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kita tulis 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ok, dan jadi 5 dari 3. Jadi 3 pergi kat separuh bulatan ni. Ok, 3 pergi kat separuh bulatan tu. Ni kena tunjuk kat bawah ni tak ada lagi kan. Kena tunjuk. Ok, kemudian ambil siku set kita ni, selarikan dia. Sorry, 3, 4, ni 5. Ok, jadi sini 3, sini 5. Next. Ok, kita nak buat separuh bulatan kat sini. Jadi kita kena cari penengah. Ok, kita cari dia penengah dia. Jangan ukur pakai pembaris. Buat kaedah je ni. Ok, dah dapat. Buat separuh bulatan, tanda. Ok. Kemudian kita buat separuh bulatan. Ok, separuh bulatan ni. Ok, kena pastikan dekat bucu sini mestilah bercantum. Kalau lari maknanya ada yang tak kena, something wrong. Tak kena. Jadi yang ini tak kena, kita kena extend lagi. Ok, jadi sini 3, sini 5. 3, 5. Ok, jadi yang ini dah tak pakai. 35 tak pakai, 35 ni tak pakai, kita pakai yang ni pula. Ok, kita pakai yang ini. Ok, mari kita tengok. Ok, jadi kita pergi 3, 5. Jadi langkah dia 3 pergi ke F. Ok, 3 pergi ke F.
5 pergi. Sampai mana tak tahu. Okey. Dah settle kat situ. Sekarang baru kita buat garisan pancaran. Situ. Ini adalah prime. Kita buat pancaran. Semua titik-titik ataupun huruf yang kita label tadi kita buat. Kita gariskan. Tip dia kalau pembesaran awak pancar je jauh sikit tak apa. Okey. So bila dah dapat, so sekarang kita pergi F pergi E. Okey. F pergi E. So kita dapat E prime. Okey, nak pergi H. E pergi H. E pergi H. E pergi H. Okey, jadi kita dapat H prime. H prime pergi D. H prime pergi D prime. Okay, D pergi C, D prime pergi C, C prime, B pergi C, C prime pergi ke B prime. Settle kat situ. Ada satu lagi kita tertinggal iaitu G. Okay, G. Okay, boleh kita nak ambil dari sini. F pergi G, F prime pergi ke G prime. Okay, dapat G prime. Okay, so ikut lagi. Kan ada ni kan. Okay. Pusat dia tu ada garisan macam tu kan. Okay, kita tanda itu. Okay, persilangan tu. Kita ambil salah satu je. Daripada garisan pancaran tu garis itu. Okay, next. Dari situ F pergi ke titik sini. Banyak sikit ni, nampak serabut. F prime pergi ke atas ni. Okey, dah dapat. So, ambil jangka lukis. Kita buat H pergi ke D. Okay, 6. Kemudian pusat belatan ni kan kita dapat kan G sini kan. Okey, kita dapat sini. Okey, buat separuh pula, buat penuh belatan. Okey, selesai. Jadi kita pekatkan. Sekali lagi, ni saya hand free je buat ni je sebab saya tak ada ni Awak terus pekatkan tadi. Okey, ni dia. Gitu. Dan yang lain hitamkan. Okey, selesai. Selesai untuk yang ni. Jadi, lain macam ni, dalam buku yang lain, boleh jawab dah. Boleh buat. Okey, cuti-cuti ni, ada masa yang terluang ni, jawab. Sebelum kita jumpa lagi minggu depan, mesti dah siap. Okey, baik. Itu saja. Okey. Sekejap, sebelum tu, kita tengok dulu dalam buku teks. Okey, ni selesai. Selesai. Okey, latihan. Yang belum ada modul lagi buat latihan ni Lepas tu ni nyatakan kaedah pembesaran dan pengecalan raja. Kemudian apakah kaitan antara nisbah sisi dengan nisbah luas? Ni jawab. Okey, tunggu sekejap.
Okey, tak ada. Habis untuk tutorial ataupun amali membuat lukisan, melukis. Sebelum kita masuk ke bab 5, elip parabola dan tangent pada kali yang berikutnya. Okey, sekian, terima kasih.